بهما أو لعابه أو روثه أو عرقه أو بدنه وهو مطلوب مثل 7 إحداهن بتراب طاهر طهور. وإذا تنجس التراب بالكلب يكفيه 7 مرات بالماء الخالص. وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير اللبن نضح وهو رشه بالماء مع الغلبة والمسافر. وسائر النجاسات تطهر بالغسل إذا زال طعمها ولونها وريحها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال فصل في النجاسات. Ini satu pasal pada an-najasat. Ini satu fasal pada an-najasat, pada menyatakan najis. Qala wan najasatu hiya al-baul wal gha'itu wal gha'itu wal rawsu wal qayhu ila akhirih. Ini satu fasal pada najis. Dan najis para ulama kebanyakannya mereka memilih untuk memberikan takrif najis dengan bil addi, dengan membilang najis tersebut. Tidak memberikan ta'rif bil hadd. Mereka bil add. Bil add itu makna membilang najis. Bagian supaya dihafal akan dia. Seperti yang dibuat oleh muallif, tak bagi ta'rif najis secara hadd, tapi ta'rif bil add, iaitu membilang. Apa dia tu najis? Bagian. Kada wa kada. Seperti dibuat oleh Imam Ibn Ruslan rahmatullahi alaih. Qala al-muskirul ma'i'u wal khinziru wal kalbu ma'a far'ayhima was-suru wa maytatun ma'al 'idhami wash-sha'r was-sufi la ma'kulatun wala bashar wad-damu wal qay'u wa kullu ma dhahar min as-sabilaini siwa aslil bashar. Jadi musannif rahmatullahi alaih membilang akan najis-najis supaya dihafalkan dia. Adapun ta'rif najis bil haddi, iaitulah apa dia? An-najasah mustaqdar yamna'u sihhat as-salati bihaitsu la murakhis. Sama macam ta'rif junub. Cumanya junub ialah amrun i'tibari. Najis tak? Najis ialah mustaqdarun yamna'u sihhat as-salati bihaitsu la murakhis. Dapat tali junub tu. Tali junub dah. Buka balik tali junub. Tak tahu lah tali junub. Tali junub dah. Belakang jumpa tak? Kesok apa? Apa tulis? Kesok apa tarikh tulis? Junub atau hadas? Ayo. Hadas, jumpa tak tarikh? Hadas. Oh ni. Jumpa tak tarikh hadas? Ui. Jumpa tak? Belakang jumpa tak? Hadis jumpa? Baca sam-sam. Apa dia? Bila adha? Leno apa tulis? Ba'd al-a'dha apa tu? Kalimah apa tinggal? Ada tinggal tak kalimah? Apa dia? Tu belum nak check tu. Nak balik check ke, balik kita tak.
Yamna'u sihhatas salati bihaitsu la murakhis, sah? Sama juga. Ambil ta'in najis tu mustaqdarun. Kemudian masuk yamna'u sihhatas salati bihaitsu la murakhis. Faham tak? Jadi mustaqdarun ta'in najis. Mustaqdarun mim sin. InsyaAllah. Al-haddi tu ta'rif dengan macam ni ya. Bertulis. Macam ni. Mustaqdarun yamna'u sihhatas salati bila addi membilang. Bilang tu bilang satu. Dah sebut lah. Nombor 1 kencing, yang kedua berak, yang ketiga mani bagi anjing dan babi, anjing babi. Sampai habis bilang tu mana sebut satu persatu. Tu baru bila addi. InsyaAllah. Maka ambil tarif al-najis ialah mustaqdarun. Mustaqdar. Kemudian masuk yamna'u sihhatas salati bihaitsu la murakhis. Itulah kopi. InsyaAllah. Apa dia mustaqdarun? Iaitulah perkara yang dibilang keji. InsyaAllah. Maka najis dia ada lugatan juga. Lugatan dia apa? Lugatan dia adalah mustaqdah. Fakat. Maka tahi hidung dibilang keji tak? Dibilang keji pada manusia. Maka najis pada lugatan. Tahi hidung. Tek mata. Faham tak? Tek telinga. Itu benda yang dibilang keji di sisi manusia. Maka najis pada lugatan. Wadih? Maka najis lugatan mustaqdarun. Adapun syara'an mustaqdarun. Yamna'u sihhatas salati bihaitsu la murakhis. Mustaqdar bukan semua mustaqdar. Yamna'u sihhatas salah. Yang menegah sahnya sembahyang. Maka tek hidung tak menegah sah sembahyang. Maksudnya laisa binajis. Bukan najis. Wadih? Qala wan najasatu hiya al-bawl wal gha'it wal rawth wal qayh wal dam wal qay'. Wan najasatu dan wan najis hiya al-bawl ialah kencing. Ialah apa? Kencing. Maka kencing daripada semua jenis binatang. Wadih? Semuanya ialah najis. Termasuk manusia. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sabbu alaihi dhanuban minal ma'. Ketika mana ada seorang Arab Badui. Wal hadis fi Bulughil Maram. Sehingga ada dalam awal mawjud fi syarh Subul Salam. Ketika mana seorang Arab Badui kencing dalam masjid. Maka Nabi suruh basuh dengan air. Yani kencing itu daripada semua manusia ataupun binatang. Adapun dibenarkan untuk minum kencing unta itu litadawi, bagi berubat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tadawaw wa la tatadawaw biharam. Hendak berubatlah kamu tapi jangan berubat dengan benda haram. Maka Allahumma salli alaihi kencing unta tak boleh minum. Kerana dia najis.
Walaupun disuruh oleh sebahagian mutawif. Nabi kata sedap. Dia kata sedap. Kencing unta ni sedap. Okey, manis. Cubalah try minum. Mana tak try lagi. Adapun mazhab Syafi'i kata itu adalah dasar perubatan. Ala sabilit tadawi. Perubatan boleh. Harus. Perubatan ni bila mana tidak ada benda yang suci ataupun tidak ada perkara yang suci yang menempati tempat najis tersebut. Adapun sebahagian ulama seperti Al-Imam Malik alaihi rahmatullah berpendapat bahawasanya kencing daripada binatang yang halal dimakan itu bukan najis. Hadza qaul Imam Malik. Kalau sini boleh ya? Tak. Dia kata apa? Dia kata kencing daripada binatang yang halal dimakan itu bukan najis. Qaulu. Yang paling pelik sekali ialah apa? Qaulu Al-Imam Dawud Al-Zahiri rahmatullahi alaih mengatakan kencing babi bukan najis. Hadza min aghrabil aqwal. Kencing babi, Dawud Al-Zahiri. Kencing apa? Kencing babi bukan najis. Tetapi kencing manusia najis. Kencing babi apa? Kencing babi tidak najis. Tapi kencing manusia najis tak? Najis. Kerana apa? Kerana kencing manusia najis kerana sabbu alaihi dhanub dan ma' ada hadis. Ada kencing babi tak ada hadis. Ajib. Kata para ulama, kata Sayyid Ahmad Syatri rahmatullahi alaihi, hadha al-qawl fasid. Qawl fasid. Udah? Fasid. Ha. Syed Salim Syatri. لا Syed Ahmad Syatri. Syed Ahmad. dalam الحاشية di atas Bughatul Mustarsyidin. على كل حال kata Imam Al-Haramain, ahli al-muhaqqiqin la yazinuna bi khilafi Dawud wazna. Mereka tak bilang khilaf dengan Dawud Al-Zahiri sebagai apa dia? Satu nilai. Wal gha'it dan juga tahi. Wal raus dan juga tahi. Dua-dua tahi. Cuma al-gha'it ialah tahi daripada manusia. Al-gha'it tahi daripada manusia. Wal raus apa dia? Tahi daripada binatang. Al-gha'it ada dalam Quran, au jaa ahadum min al-gha'it. Wadah? Al-gha'it tahi manusia, ar-raus tahi binatang. Wadah? Tahi fadalat lebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah najis? Khilaf. Hatta dalam kitab Jawi pun sebut khilaf ni. Dalam kitab Sabilul Muhtadin pun sebut. Tapi kebanyakan muhaqqiqin adalah ulama berpendapat bahawa lebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan najis, suci. Wa hadza ma dzakarahu ikhtarahu al-Baghawi rahmatullahi alaihi. Baghawi pun pilih yang tu juga. Bahawasanya apa? Fadalat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wasailul anbiya. Itu bukan najis. Adapun najis bersuci daripadanya kerana sunat. Nisbah Nabi. Dalam syarah Asy-Syifa al-Qadhi Iyad rahmatullahi alaihi bahawasanya apa? Bila mana buka, bila Nabi nak nak mengeluarkan lebihan, maka perut bumi akan terbuka. Bila masuk, kemudian akan tutup, fafaha miskan wa ambara. Kemudian akan keluar wangian daripada tempat tersebut. Dan di antara dalil menunjukkan kepada sucinya lebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Ummu Aiman minum akan air kencingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yunkiru alaih. Wala kulli hal, mungkin perbahasan ni orang awam tak sampai. La yafhamun. Hada hadithun nas bima yafhamun. Wadah? Ayo. Kan sebut fadalat. Lebihan. Dah bahasa kita mungkin tak sedap. Ala kulli fadalat ni tak fiqh. Ni lebihan. Wadah? Hatta Imam Ibn Rifa'ah rahmatullahi alaih menyokong pendapat bahawasanya bukan najis. Sehingga dia kata apa? Allazi a'taqidu wa alqallaha bih. Pendapat ni aku akan bertemu dengan Allah dengannya. Yani bahawa anna fadalatihi sallallahu alaihi wasallam tahirah.
Qala wal qayh. Wal qayh ni apa? Nanah. Wal qayh nanah. Nanah juga apa Syekh? Najis. Kerana nanah ni ialah damun mustahilun ila fasad. Ialah kata Imam Ba'abad, ialah darah yang bertukar kepada rosak. Darah yang bertukar kepada rosak dipanggil apa? Fasad. Wadih? Berbeza dengan darah yang bertukar kepada apa? Suci. Darah yang bertukar kepada elok. Iaitulah kita lah. Wadih? Al-qayh damun mustahilun ila fasad. Darah yang bertukar kepada rosak. Jadi dah nanah, warna kuning. Adapun darah yang bertukar kepada elok. Bukan ila fasad, tapi ila salah. Maka seperti kita. Berapa 40 hari dia? Mani. Summa yakunu alaqatan ba'da zalik. Summa yakunu mudratan ba'da zalik. Sah? Itu tak ada masalah. Itu bukan najis. Wadih? Al-qayh damun mustahilun ila fasad. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يجمع في بطن أمه 40 إن أحدكم لا يجمع في بطن أمه فستو 40 يوما ثم يكون 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 علقة في 40 يوما إلى آخر الحديث أو كما قال. واضح؟ طيب. والدم dan juga darah. Darah juga. Darah apa Syekh? Najis. Adapun dalam kitab fiqh kata darah yang dimaafkan, itu menunjukkan najis. Cuma najis yang dimaafkan. Wadih? Allah Subhanahu wa taala sebut Quran au daman masfuha. Darah yang najis ialah darah apa? Darah yang sifat dia mengalir. Sifat dia daman masfuha ay sa'ila. Darah yang mengalir. Baik. Adakah darah yang tak mengalir? Bukan makna darah yang beku, tak berjalan. Itu dipanggil apa? Dipanggil suci. Tak. Muradnya ialah supaya terkeluar dua jenis darah. Iaitulah darah apa? Al-kabid wa tihal. Jantung dan juga limpa. Kerana ini adalah darah yang beku. Yang membentuk seumpama dengan bentuk yang tertentu. Wadih? Kerana itu Nabi SAW sabda apa? Uhillat lana maitatan wa daman. Al-jarad wa samak. Wal-kabid wa tihal. Bahawasanya apa? Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai. Apa dia? Apa dua bangkai sebut? Belalang dan juga ikan. Dan dua darah. Apa dia? Limpa dia al-kabid wa tihal. Kabid jantung dan juga wa tihal dan limpa. Itu asal berdarah. Dimaafkan. Wadih? Cuma dia tanya pada guru Ana, Profesor Nana, dia cakap dia tak bagi. Dia marah kalau makan bahagian dalam. Bahagian apa? Dia kata tak elok. Makan jenis hati, makan limpa. Dia tak elok untuk kesihatan. Kadang-kadang di hadis saya sebut. Hadis ada sebut dia. Uhillat lana maitatan wa daman. Halal makan. Maka dia tanya, pertama dia tanya mana? Hadis sahih ke tak? Tak sahih insya-Allah. Ada lagi tak fikah. Ulama istidlal dengan dia. Bila dia tanya pada sini Syekh Abdul Hamid, dia kata mungkin maksud dia uhillat. Semata-mata halal sahaja. Yakni apa? Rukhsah. Diberikan rukhsah sahaja. Adapun baginda Nabi SAW yang suka makan dia, tempat yang jauh daripada apa? Al-adha. Itu tempat keluar najis. Seperti berlengan.
Karena yuhibbu sallallahu alaihi wasallam. Az-zira'. Ahabba al-zira'. Nabi suka apa? Yang bagian lengan. Hatta kalau kita nak makan daging bakar pun, ayam bakar pun, kita akan cari dekat bahagian ada tulang. Supaya dia rasa. Adapun kalau isi orang tak makan mana? Kurang. Isi jadi bosan. Betul weh? Kan? Kita bakar ayam tau. Kita bakar ayam tu, kita tak makan yang tengah. Isi tu jadi biasa lah. Hatta kadang-kadang isi tak masuk. Tapi kita nak di apa? Di segitiga tu. Oh, itu tu. Faham tak? Jamil. Sah? Azan. Haram. Makan haji. Gua anak Bami kata apa? Bodoh minum haji. Minum apa? Minum kencing. Dia kata mutakwih bodoh. Ha? Ayo harus. Ha? Berubat. Tak ingat. Mau berubat ubat apa tak tahu. Bagi mati lambat tak tahu. Dia kot. Apa dia? Ha? Ketum. Ayo berubat. Ha? Oh. Tu berubat cara-cara dia. Boleh ada, Nabil. Lagi basuh dia Azim. Kawan dia dah busuk. Datang apa masuk kami tak tahu. Dia nak basuh rosak. Ha? Tak, sebab bahasa Arab. Ghaib untuk Malaysia, roh untuk binatang. Bahasa Arab. Wadah. InsyaAllah Syekhna. Apa hukum berubat? Apa hukum berubat? Dalam kitab Al-Mawsu' Al-Kuwaiti Al-Fiqhiyah menyebutkan at-tadawi sunnatun 'inda Syafi'iyah. Berubat hukumnya sunat. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadawau bi fi'il amr. Maka tidak ditanggung atas wujub. Tanggung atas apa? Sunnah. Kerana Nabi SAW pada akhir hayat meninggalkan berubat. Berubat hukumnya sunat. Mustahab. Ayo. Faham tak? Tapi anda tak syorkan lah. Anda dalam bab ni, perubatan kerjaan ni, hampir kepada mazhab konspirasi. Hampir kepada mazhab. Tapi bukan konspirasi lah. Hampir kepada mazhab konspirasi. Faham tak? Hampir kepada mazhab konspirasi. Ada duduk rumah anda, ayah ada duduk basuh. Ada mazhab konspirasi. Tapi kalau anda pergi hospital tu maksudnya berat doa. Ala kulli hal, kalau nak berubat, yang terbaik ialah berubat dengan benda-benda yang alam sekitar. Itu perkara yang terbaik untuk diubat. Dan perkara yang terbaik untuk diubati adalah menggunakan Al-Quran. Yes. Tapi ada kes-kes yang perlu pada hospital. Tak boleh ada ohrak tu. Tak, kaki patah. Tak. Cekak nak mari kat Tok Bomo tak? Boleh ke Tok Bomo patah dah juga. Tapi kena pandai ke. Takut dia buat patah lagi. Alah kulah kalau apa? Penyakit-penyakit biasa ni apa? Berubat dengan benda-benda alam sekitar insya-Allah. Kalau jumpa ustaz-ustaz yang pandai berubat, memang power semua. Berubatlah dengan dia. Ambil ilmu dia. Belanja dia makan. Tak. Ha? Oh, kau kena tahan sikit lah. Dia ada ahwal. Boleh insyaAllah. Adapun mazhab Hanbali, itu Ibn Aqil Al-Hanbali, mengatakan tadawi mubah. Berubat tu hukumnya harus, bahkan al-afdal tarkut tadawi. Kerana bertawakal ala Allah. Yang ni qil. Mazhab Syafi'i apa? Hukumnya sunat. Hukumnya sunat selagi mana tidak yakin. Itulah cara penyembuhan. Kalau yakin tu cara penyembuhan, hukumnya wajib. Adapun
berubat cara hospital ni, cara hospital ni, dia sebenarnya bukan untuk menyembuhkan. Tapi untuk apa? Bagi duit. Jahat kat tu. Tapi cara dia apa? Untuk melambatkan proses. Itu saja. Tak ada kira orang makan ubat doktor sihat, kembali sembuh. Tak ada. Dia cuma melambatkan proses sahaja. Ni dia akui oleh orang depa sendirilah. Tak tak. Doktor sendiri juga. Tak nak bagi hidup lama lagi. Tu je lah. Tapi bila tengok, seksa lah. Tapi kalau tengok orang-orang yang makan ramuan apa semua, alhamdulillah sihat. Qala wal qai. Wal qai. Dan juga apa Syekh? Iaitulah apa dia? Muntah. Muntah. Wal qai'u dan juga muntah. Baik. Muntah tu apa? Yang menjadi najis. Iaitulah perkara yang sudah sampai kepada perut. Sampai kepada apa? Sampai kepada perut. Walaupun tidak tetap di dalam perut ataupun tidak berubah. Huwa qai'. Sampai kepada apa Syekh? Perut. Wadih? Sampai kepada sesuatu yang sudah sampai pada perut. Walaupun bahawa tak tetap dalam perut ataupun apa Syekh kena? Ataupun tak berubah. Maksudnya hantar makan KFC tu, tak? Tuhan bala hantar. Keluar ayam beli. Tapi selepas sampai perut. Ada pun sampai di sini. Ni. Di sini. Di sini. Keluar tu beliau. Dasar makanan biasa. Wadih. Itu kata wa mahallu idza raja'a ba'da wusulihi ila al-ma'idah. Wa illa fa huwa tahirun 'inda Ibn Hajar. Wa kadha al-Khatib fi al-Mughni. Insya-Allah Syekh. Jadi apa yang keluar dari perut tu bukan najis. Kerana al-ma'idah, perut ialah tempat bagi najis. Tempat proses. Sebab tu ayat liur basi. Bila najis? Air liur. Bila najis? Bila keluar dari perut. Kalau keluar dari kepala, maka hukumnya bah suci. Baik, macam mana nak tahu? Daripada perut ke daripada kepala? Ayo. Banyak cara. Seperti cara dia apa? Warna. Jika keluar dalam keadaan kuning serta busuk, itu daripada perut. Biasa tak? Baru tidur cakap orang, dia gosok gigi. Maksud dia apa? Daripada perut. Tak? Tapi kalau kita keluar, kita baru kita cakap orang, kita seorang bau, dia tak bau. Daripada kepala. Ataupun cara tidur kita. Kalau begini, dia tak syarat. Ada dobit setengah guru apa. Dia kata tidak tetap pada punggung. Itu keluar daripada kepala. Tidak tetap pada punggung daripada perut. La. Mustahil. Bukan begitu. Yang benar yang mana? Cara tidur yang membolehkan apa dia? Air liur boleh keluar daripada perut ataupun keluar daripada kepala. Ya Allah, salam begini. Boleh tak? Air liur tu dia naik daripada perut. Boleh je. Tidak tu tak? Ni dia mari daripada perut dia jalan. Dia naik atas. Wah, hebat betul ayat dia orang tu. Mana tak? Tapi kalau tidur macam apa? Macam kita masalah kita nak cabut gigi. Dia punya kursi tu kan. Kursi cabut gigi tu kan. Dia kan baring tu. Boleh keluar daripada perut? Tak boleh keluar. Pasal bukan luar ni. Cara macam mana boleh keluar? Baring lah Syekh. Banyak faham ni. InsyaAllah. Baik. Wal khamru wan nabidhu
wal khamr, dan juga apa arak. Apa nak arak? Iaitulah al-muttakhadh min asiri al-'inab. Apa dia khamar? Iaitulah yang diambil daripada apa? Perahan apa Syekh? Perahan anggur. Ni khamar. Dia an-nabiz. InsyaAllah kita akan bahas panjang lebar tentang arak. InsyaAllah nanti. Taib. Al-khamar, iaitulah yang al-muttakhadh, yang diambil ataupun yang dibuat daripada perah anggur. Anta ada anggur, anta perah dalam Mekah. Anta perak lama, kemudian akan menggelegak. Faham tak? Menggelegak tu dia arak. Lama sikit dia akan jadi apa pula? Cuka. Faham tak? Wa tathurul khamru idza takhallalat bi nafsiha wa in ghalat aw nuqilat. Wadih? Kemudian ada an-nabiz. An-nabiz. An-nabiz apa dia? Arak juga. Tapi arak yang diambil dibuat daripada perahan tamar. Tapi tamar buh layak sampai 2-3 hari jadi apa arak. An-nabiz yang adapun hari ni dia buh dengan macam-macam nama lah. Siapa nak gerak dulu. Apa dia? Ha? Ayo. Apa dia? Asiri tamur. InsyaAllah. Mutakhadu, yang diambil, yang dibuat. InsyaAllah. Apa ada Nabi sadai? Khamru wan Nabi sah. Khamar, Nabi. Khamar, iaitulah yang dibuat daripada perah anggur. Anggur, perah. Kemudian apa? Disimpan sampai menggelegak jadi arak. Minum tu mabuk. Kalau kita biar lama lagi, tak kacau, dia akan jadi apa? Cuka. Badin An-nabiz. An-nabiz, iaitulah yang diambil daripada perahan tamar. Sebenarnya an-nabiz, al-asl fil lughah, an-nabiz tu selain daripada apa? Anggur. Anta ambil strawberry ke, apa kejadah ke, super. Asal gitu. An-nabiz am. An-nabiz perahan selain daripada daripada apa Syekh? Daripada al-'inab, anggur. Tak kisahlah apa pun. Maka tapi ghalib orang Arab bila sebut an-nabiz kena pada kata apa? Perahan tamar. Kerana tamar yang makruf di sisi mereka. Buah apa lagi yang ada? Buah tamar. Wadih? Wadih masalah? Apa hukum ini arak? Al-khamr. Sedap. Haram. Oh. Haram ke tak minum arak? Yalah. Haram je arak. Kalau sikit boleh tak? Sikit lah. Titik tak mabuk. Haram eh? Dia kata tak. Dia buat jenis, ada orang buat hujah ni.
Arak haram kerana apa? Memabukkan. Kalau setitik tak memabukkan. Maka apabila hilang ilat, hilang maklulnya. Al-hukmu da'irum ma'ilati, ma'ilati qad aljabat syar'ati. Al-hukmu yaduru ma'al illa, wujudan wa adama. Bab itu. Haram arak kerana mabuk. Jikalau sedikit tidak mabuk, maka tidak haram. Betul tak? Ha? Betul tak? No. Baginda Nabi SAW telah bersabda awal lagi. Ma askara kasiruhu faqalilun haramu au faqaliluhu haram. Benda yang memabukkan ketika banyak, maka sedikitnya pun sudah haram. Bin nas. Tak ada ilat-ilat akliyah, tak ada. Tak tepi. Wadih. Adapun nabiz. Nabi ni berlaku khilaf. An-nabiz kalau minum banyak, haram bil ittifaq. Haram kan tak ada khilaf. Tapi kalau sedikit, yakni minum nabiz dalam keadaan yang tidak memabukkan. Masalah mabuk dia kena secawan. Dia minum setengah, separuh. Mal hukum? Ulama mazhab Syafi'i kata haram. Mazhab Hanafi kata apa? Boleh. Kerana ini yang Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat dia apa? Minum benda mabuk. Sahabat minum benda mabuk. La, muraknya apa? Kata Syekh Dadaw Syangqiti hafizahullah taala, muraknya ialah minum nabiz. Kerana nabiz yang berlaku khilaf di kalangan para sahabat. Wadih? Nabiz tu? Nabiz kalau apa? Bila khilaf iaitu banyak. Qadar sedikit. Kalau qadar sedikit kata mabukkan, haram inda Syafi'iyah. Ada pemazhab Hanafi kata boleh. Wa huwa khilafun qadim min ayyam sahabah. Khilaf yang lama. Bukan daripada zaman apa? Zaman mazhab. Zaman sahabat dah khilaf lah. Sebahagian sahabat tetap minum an-nabi. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Kama fi Musnad Ahmad. Sedikit dah tak mabuk. Kalau dobek sedikit tak mabuk. Apa dia? Mazhab kita haram. Hatta kalau orang mazhab Hanafi minum dekat bawah negara mazhab Syafi'i, disebabkan dia seumur sebab minum arak. Hanafi. Kata mazhab Syafi'i dia dalam masalah ikrah, la yura'a qawlu Abi Hanifah. Dalam masalah ini tidak diraikan pendapat mazhab Abu Hanifah. Minum dalam negara kami sebab. Wadah. Ini bukan macam sekarang ni. Abu Hanifah menghalalkan zina. Menghalalkan minum arak. Itu orang kata sesat koyak. InsyaAllah. Al-khamru. Kemudian apa? Wan nabi tu sah. Kemudian apa? Wal muskiru sah. Sebenarnya al-muskiru ni Syekh, dia sudah masuk dalam kataan apa? An-nabis. Sah. Cuma kalau kita kata an-nabis untuk at-tamar bas. Dia naam. Kerana itu dia seolahnya apa? Zikru al-'am ba'd al-khas. Al-muskir, perkara yang mabukkan. Kita tambah qaid. Qaidun lazimun labud. Walau zakarahu al-musannifu fil matni lakana aula. Iaitu al-muskiru al-ma'i'u. Al-muskiru al-ma'i'u. Al-muskiru kemudian tambah apa qaid? Perkara yang mabukkan air. Al-ma'i'u yang bersifat cair. Al-ma'i'u. Ayo, ma'i'. Al-ma'i'u. Yang tu rokok ah. Rokok. Perkara yang mabuk cair. Rokok mana mabuk? Mabuk ada rokok. Maksudnya. Dulu shisha. Shisha mabuk ah. Maksudnya. Tu benda yang letak tu. Bukan masalah shisha tu. Benda apa? Macam apa? Ya Allah, muskir ada dua. Yang pertama bersifat dengan ma'i'. Yang kedua bersifat apa? Jamid. Tengok dulu. Ma'i' ada apa dia? Cair. Maka ni najis. Jamid tahir. Syekhna, wadih. Muskir, benda yang memabukkan. Benda yang memabukkan ni apa dia? Yakni, memanglah kata kalau minum setitik. Kalau makan 2 jari, tak mabuk. Masuk muskir ni ma min sya'nihil iskar.
benda tu ada potensi untuk memabukkan. Muskir. Faham tak? Bukan kira bilangan. Benda tu ada potensi untuk apa? Masalan, entah makan dari pun balik. Apa balik ada potensi tak memabukkan? Entah makan pergi 200 pun. Faham tak? Weh, bagi banyak. Tengok mabuk ke tak? InsyaAllah. Baik. Ma'i' dan juga jamid. Wadah? Baik. Ma'i' kalau cair, najis. Kalau ma'i' apa dia? Najis. Kalau jamid, suci. Tahir. Sekarang kita bahas bukan tentang halal makan ke tak? Suci ataupun najis. Apa masalan afyun? Masalan jamid yani masalan afyun. Ha? Ha? Jamid pepejal. Pepejal lah lawan berita cair. Benda tu dia kerah. Wadah? Masalan afyun. Hashish. Hashish ni dia macam apa? Macam daun. Makan tu afyun terjemah gurunya buah kecubu. Atau buah kebucu. Ala kulli hal dia sejenis apa? Makanan dalam bentuk apa? Yang bersyirna. Siapa ada handphone? Bawa tak? Tu yang suruh nak bawa. Kena bawa. Tu dia afyun ataupun hashish. Syarak. Dia kalau terjemah guru, afyun ni buah kebucu. Tak tahu buah kecubu. Masa guru ngaji guru pun dia kata terjemah bila guru dia pun macam tu juga. Cumanya afyun dengan hashish ni maksudnya dia macam benda tumbuhan. Dia bila kita makan tu mabuk. Kau makan banyak. Cuma apa nama tu? Apa dia sebut sikit nama-nama orang makan mabuk ni? Lagi lain tu? Ganja dia pepejal kan? Ganja. Saya ingat ada hashish terjemah ganja. Wadah? Afyun ni buah. Hashish buah ganja. Hak ni ala Fatawa Ibn Ziyad kata apa? Kalau masuk semayang sah. Faham tak? Bawa nak isyak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyarut apa? Seruan ilahi. Bola poket tu, Syekh. Wadah? Dulu apa? Abang Nasir cerita apa? Orang lama dulu. Tiap-tiap hari baca Quran. Apa dia? Afyun. Afyun lah. Tengok. Warna hijau . Ada seorang tu dia apa? Dia pakat serban tu dia buah apa? Buah ganja. Ha tak? Tiap hari baca Quran. Tiba-tiba apa? Igat di masjid. Polis pandai. Dia tangkap. Dia tangkap orang. Dia tengok orang tahu, dia tahu dah isyak tak. Ha tak? Dia ada isyak. Ha? Bakar tak mabuk? Ada yang si awal mabuk. Ha? Si awal. Kalau mabuk hukum yang sama. Kalau kata tembakau, dia bukan ma'i'. Dia pejal. Wadah? Baik. Macam mana nak tahu kata najis ke tak? Tengok benda ni. Soalannya sekarang ni, masalan khamar. Khamar tu apa? Arak. Arak tu cair ke pepejal? Cair ke pepejal? Cair. Dia kata tak. Arak asalnya anggur. Anggur tu pepejal. Tak najis. Nak jawab. Murad para ulama sebut ma'i' ataupun jamid, yakni ketika ada potensi untuk memabukkan. Bas. Makan anggur. Boleh tak untuk memabukkan? Tak boleh. Lepas tu jamid dengan ma'i' bila? Ketika muskir. Ketika boleh memabukkan. Masalah daun ketum. Bila boleh memabukkan? Bila dia stokor daun ke? Stokor daun tu boleh makan mabuk? Tak. Tahir. Ha? Makan saja? Ya ke? Yang nak tahu, yang daun ketum. Aku sebut daun ganja, astagfirullahaladzim. Daun ketum, sorry. Daun ketum. Mana? Ganja tak tahu, anda tak pernah baca pasal ganja. Yang nak tahu orang hisap ganja. Ketum anda tahu? Ketum, yang orang buat apa? Dia ambil apa? Dia ambil daun ketum, dia campur layak, letak setengah jam, minum. Sihat badan. Oh deh.
Itu tak mabuk. Itu memang untuk kesihatan. Faham tak? Dan sekarang ni apa? Daun ketum tu sendiri. Mabuk tak makan? Tak mabuk. Izan huwa tahirun. Tapi bila yang mabuk kan? Dia campur. Campur dalam keadaan bentuk cair ke pepejal? Tak mabuk. Mana mabuk? Tak mabuk. Tengok siapa. Kau nak mabuk ni. Bukan kita beli je, kita try minum je. Dah bet, dah bet. Campur apa? Campur air Coca-Cola lagi campur apa lagi? Pokoknya ayam batu, ayam Oh, campur tu tak mabuk lagi. tak apa, kita beli ketum, kita stress orang. Kita bet, mabuk je mabuk. Balik lagi rasa. Baik, khalas. Ha tak? Fatu punya mazhab dia kata tak haram. Ha tak? Haram, faham tak? Kalau kita beli ketum, kita campur semua tu. Tak faham tak maksud mabuk ni, boh? Hilang pertimbangan akal. Tak hilang lah dah sampai. Dia bukan macam tu. Dia rasa di alam lain. Payah mana malam yazuk lam yadri. Nah, lam nazuk. Tu mana itu tadi? Ha? Tamam. Ala kulah ambil misal lain. Dengar apa sikit? Kayak kau mana itu tadi jadi, pasal ni. Dia tak mabuk lah. Dia rasa apa? Mana kita orang beli makan yang gelap tu kan. Hak tu dia. Kami ni berapa banyak? 2 botol. Betul betul. Mana mabuk? Nanti dah buat yang ni lah. Campur kan. Coca-Cola buat batu. Sebab anda tanya pada Syekh Wazir. Allah Ta'ala. Dia dah campur tu haram. Tahu tak? Kita campur tu haram. Tanya dia bisa minum tak? InsyaAllah. Jadi insyaAllah ma'yak dengan jamid. Kalau disebah daripada pengharaman ataupun tidak? Haram ataupun tidak? Jawapannya ma'yak haram sedikit ataupun banyak. Kalau jamid halal jika sedikit, haram jika banyak. Hada huwa tafsil as-sahih fil mazhab. Sebut dah hasyiatul i'anatul talibin. Hasyiat i'anatul talibin. Kalau muskir yang ma'yak haram sedikit atau banyak. Kalau muskir yang jamid. Muskir yang jamid. Faham tak? Haram jika banyak. Masalah makan apa? Makan buah ni. Buah tadi tu. Makan sedikit. Haram ke halal? Sedikit tu dia tak mabuk. Halal. Tapi kalau makan banyak, barulah haram. Ini tafsir dalam mazhab Asy-Syafi'i yang disebut oleh Hasyiatul Talibin wa ghairihi. Tetapi haram fatwa kepada para orang awam. Kerana orang awam akan makan benda yang mabuk, yang bersifat berpejal, yang dia rasa sikit padahal dia telan 3 besen. Haram fatwa. Dan Aziz kita ada cerita Aziz dalam masalah ni. Dalam mengajar Syama'il dulu, anak abang ni tafsir dalam mazhab. Jikalau perkara itu berpejal dan memabukkan ketika banyak, maka makan sedikit daripadanya tidak haram. Mengikut apa? Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Namun haram fatwa kepada orang awam. Ada seorang tu disat ganja. Ha tak? Duduk depan. Dia ngaji kan tau? Ha tak? Dia dengar tu. Oh, ha tak? Rupanya dia orang awam. Jadi masuk dalam kitab. Ha tak? Lepas tu bawa ganja tu dah tak takut dah. Dia kata apa? Syiah kata boleh. Ha tak? Ujian pula. Ha tak? InsyaAllah. Kalau tanya tentang tafsir mazhab, begitulah. Hang minum 2 galen, haram. Kalau hang minum sikit, makan sikit, hukumnya harus. Boleh. Sebab dia bukan najis. Faham tak? Tetapi haram fatwa pada awal sebab ni lah. Disalahgunakan. Dia kata apa? Sikit je. Faham tak? Sikit je. Faham tak? Sikit je pun habis dia makan dia seorang. Faham tak? Alang-alang buat benda apa? Benda halal yang kemungkinan haram. Lama-lama sekali, alang-alang. Faham tak? Masa makan tu ketagih. Terik tu. Terus. InsyaAllah. Kemudian kata lagi. Wal kalbu. Dan juga anjing. Wal khinziru. Dan juga buah babi. InsyaAllah. Anjing dan juga qala wa far'u ahadihima. Jadi anjing dan babi dan juga farak salah satu keduanya. InsyaAllah. Wa far'u ahadihima. Farak apa dia? Cawang ataupun cabang apa tu? Anak keturunan lah. Keturunan salah satu keduanya nyakal wal khinzir. Sah?
InsyaAllah. Yani masalan, anjing jimak dengan apa? Dengan ikan. Itu. Tubik anak tak tahulah. Tak? Dua alam tu. Tak? Maka apa syekhna? Dipanggil far'u ahadihima. Wadih? Baik. Wal kalbu wa khinzir wa far'u ahadihima. Untuk nisbah najis ikut kepada yang paling apa? Bukan ikut ibu, bukan ikut bapak. Ikut apa? Ikut yang paling hina. Wadih? Kalau hasil seekor binatang daripada jimak binatang yang halal makan dengan binatang yang haram dimakan. Anak tu halal ke haram makan? Haram. Taglib. Ini kena hafal syair ni 3 bait. Yatba'ul far'u fi intisabi abahu wal umma fi ar-riqi wal hurriyah. Kemudian apa lagi? Dia yang tu syair dia 3 bait mesti hafal. Yatba'ul far'u fi intisabi abahu wal umma fi ar-riqi wal hurriyah. Wa akhassul aslain wal zakat al akhaf ni di bawah sebut. Wad din al a'la والذي اشتد في جزاء ودية. Kemudian wa akhassal aslaini rijsan wa dhabha wal akla wa nikahan wal akla wal udhiyah. Wa khalas nikahan wal akla wal udhiyah. Kalau anjing kahwin dengan manusia boleh anak? Najis ke tak? Tapi tafsir. Kalau anjing berjimak dengan manusia, tubik muka apa? Tubik rupa anjing. Itu hukumnya anjing. Tapi kalau tubik muka manusia, kalau dia ada akal, bukanlah. Cuma soal najis ke tak? Si Syekh Ibn Hajar, naam najis. Cumanya kalau masuk masjid dimaafkan walaupun basah. Imam Ar-Ramli kata tahir, suci. Karena walaqad karramna bani Adam. InsyaAllah, apa tafsir tu? Anjing apa? Manusia. Keluar muka apa? Ke anjing. Kata Imam Ibn Qasim, hukumnya anjing. Walaupun apa? Berakal. Dia cakap orang. Uyuh, macam mana ni? Tak, bapak dia rupanya apa? Manusia. InsyaAllah, pendekar baru. Faham tak? Pendekar semangat sangat. Berjimak pula dengan apa Syekh kena. Berjimak dengan anjing. Wadah, tubik anak pun pendekar juga. Dalam rupa anjing. Akhir zaman, mana tahu. Faham tak? Taib. Tapi kalau rupa manusia, Syekh Ibn Hajar, najisun ma'fuun anhu. Najis yang dimaafkan. Jadi jangan marah lah kalau dia lalu kawasan kita ni. Oh, habis. Najis belakang tempat kita ni. Tak? Tak. Najisun ma'fuun anhu. Maram ni kata bersuci. Qala wal maitah wa sya'ruha wa jilduha wa jami'u ajza'iha wal madhi wal wadi. طيب يكفي إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم.